Surah Al-Baqarah ayat 253 juzuk 3 awal juzuk. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن
آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pertama dan selama-lamanya marilah kita menampakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk menghadiri majlis ilmu pada pagi ini yang penuh barakah. Selawat dan salam sejahtera ke atas Nabi Muhammad SAW serta kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda. InsyaAllah hari ini seperti biasa kita akan meneruskan sedikit tentang tadabbur, sambung daripada ayat yang sebelum ni. Tapi sebelum tu seperti biasa saya akan berkongsi tentang doa-doa sunnah yang mana kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Yang mana kadang-kadang kita terlupa kita nak amalkan doa-doa ni. Dan sebenarnya Nabi SAW sebelum wafat dia dah tinggalkan agama Islam ni cukup sempurna. Cuma ni kita tahu ataupun tak tahu saja. Kita pernah baca ataupun tak pernah baca, ataupun kita pernah amal ataupun tak pernah amal saja. Jadi mudah-mudahan doa sunnah yang kita amal ni insya-Allah datangnya keberkatan, keselamatan, kesejahteraan daripada Allah SWT dan seterusnya memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Sebab apa? Kejayaan kita ni sebagai seorang Muslim ni, kejayaan kita adalah selagi mana kita taat kepada perintah Allah SWT dan ikut sunnah Nabi SAW. Kan? Jadi orang yang dapat taat perintah Allah SWT ni dan dapat ikut sunnah Nabi SAW, dia dikira orang yang berjaya. Kan, adakah bila kita cakap macam ni kita tak perlu ambil dunia ataupun kita tak perlu hiraukan tentang dunia yang sedang kita duduk ni? Tak. Bila kita kata kita suruh taat pada Allah dan Rasul tu merangkumi semua sekali, kan, dunia dan akhirat. Kan, Nabi SAW dalam urusan dunia ni sebagai contoh, hadis ma'ruf tentang sebagaimana sahabat pernah berkhilaf tentang nak kacukkan buah tamar kan. Jadi bila nak kacukkan buah tamar ni, dia adalah ilmu-ilmu tentang pertanian ni kan. Jadi zaman sahabat pun berlaku benda ni kan. Bila nak kacukkan tamar ni, dia akan jadi buah tu akan jadi lebih lebat kan, lebih sedap kan, lebih cantik pokok tu kan. Jadi para sahabat ni dia taat dengan Rasulullah SAW, sayang, taat, cinta. Dan setiap perkara ni kalau boleh nak tanya Nabi SAW. Tapi ini urusan dunia lah. Apa Nabi SAW cakap? Apabila dalam urusan dunia, dia kata antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan? Kalian semua lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Maksudnya Nabi SAW memberi ruang kan, kepada sahabat, kan, kepada kita umat dia, kan, dalam urusan dunia kan ada kelonggaran, ada keharusan kan, untuk kita buat sesuatu kan. Dan dalam firman Allah SWT, Allah SWT sebut wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kan? Allah SWT kata carilah kan keperluan akhirat ni. Allah SWT, kita tengok manhaj, metodologi Allah SWT bila dia nak mengingatkan hamba-hamba dia. Allah SWT ingatkan hamba-hamba dia dengan permulaan akhirat dulu. Cari redha Allah ni, cari redha aku ni, redha Allah SWT ni, iaitu habuan-habuan akhirat ni. Cari itu dulu, Allah SWT sebut itu dulu. Lepas tu Allah SWT tak berhenti itu. Tapi Allah kata wala tansa nasibaka min dunya. Jangan sekali-kali kamu lupa bahagian kamu ni, kan, nasib kamu ni kat dunia. Maksudnya Allah tak kata jangan kerja. Tak. Maksudnya Allah kata apa? Allah SWT adil kan, bila dia bagi peringatan
kan. Allah SWT dekat, Islam ni merangkumi dunia dan akhirat. Dan kalau kita perasan nasihat-nasihat ibu bapa kita ke kan, orang-orang terdekat dengan kita kan, mungkin kita pernah dengar nasihat ni. Kalau kita biasa orang-orang kampung ke nak pergi ke bandar ke, bila dia minta izin mak dia nak keluar, nak kerja, mak dia akan pesan kat dia, contoh kita panggil mat lah, mat, kerja elok-elok kan, kerja elok, dapat gaji besar pun tak apa kan, tapi janganlah tinggal solat. Biasa tak kita dengar nasihat-nasihat, tapi jangan tinggal solat. Dia terbalik tu kan, dia terbalik. Dia mak ibu bapa kita ni kan, orang kita, masyarakat kita ni, dia suruh cari dunia tapi jangan lupa akhirat tu kan. Tapi Allah SWT suruh cari akhirat dulu, sebab akhirat ni adalah kehidupan yang kekal kan. Barulah jangan lupa dunia. Tapi kita terbalik kan, nampak macam betul, tapi bukan kata secara totally itu salah, tapi cumanya kita nak kena betulkan kemahaman, nak cara nak mendidik anak-anak ni kan. Kita cakap dengan anak kita, jangan tinggal solat, jangan semua amalan-amalan, semua kewajipan, rukun Islam, rukun iman tu kena betul-betul bagus apa semua. Tapi mat, jangan tak pergi kerja pula. Dia semacam tu sebenarnya metodologi kita dalam nak mendidik anak-anak itu ataupun masyarakat itu. InsyaAllah doa sunnah yang saya nak kongsi pada pagi ini, InsyaAllah berkenaan dengan doa sebelum salam dalam solat. Saya masa, saya tak tahu lah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masa belajar dulu, masa kita sekolah menengah dulu, kita belajar tak doa dalam solat, iaitu doa sebelum kita beri salam. Kita dah baca ayat Yasin sampai habis kan. Jadi sebenarnya sebelum salam, kita beri salam tu ada doa yang Nabi SAW ajar. Tapi setahu saya lah, mengenai pengalaman peribadi saya belajar ni, memang saya tak pernah belajar benda ni kan. Lepas dah masuk kolej, masuk universiti, baru tahu ada hadis, ada sunnah yang sabit, yang warid dari Nabi SAW. Nabi SAW ajar kita sebelum kita nak beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tu ada doa kan. Dan doa ni lah yang sepatutnya kita, dan waktu ni adalah waktu yang mustajab kan. Waktu sebelum kita beri salam ni, kita doa. Ada banyaklah doa versi, tapi hari ni mungkin saya kongsi dua saja. Antara doanya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apa maksudnya? Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku. Inni zalamtu nafsi. Bayangkan kita sebelum kita beri salam tu, kita dah nak tutup solat kita tu dengan doa pengampunan ni kan. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta. Kan? Dosa ni tak diampunkan melainkan Engkau. Ya Allah, faghfir li maghfiratan min 'indik. Maka ampunilah aku dengan sebuah pengampunan dari sisimu ya Allah. Kita minta ni ke Allah ni. Ni Nabi SAW ajar ni, doa sebelum kita nak beri salam ni kan. Warhamni, kesian ke aku ya Allah, kasih ke aku ya Allah. Ni sebelum nak pergi solat ni. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ni doa, insya-Allah saya akan sebarkan nanti melalui kenalan dalam kementerian ni, mungkin dengan YB Datuk tu nanti mungkin forward kan. Kita boleh amalkan lah kalau tuan-tuan belum membaca lah ataupun mengamalkan sunnah doa sebelum salam ni. Dan doa yang kedua, doa yang sangat famous, boleh juga, dan doa yang saya baca tadi tu boleh juga dibaca di luar solat kan, tak ada masalah. Doa tu nak baca dalam tahajud ke, dalam duha ke, ataupun dalam lepas solat fardu pun tak ada masalah kan. Tapi nak sebut doa tu khusus juga Nabi SAW baca sebelum memberi salam. Doa yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada-Mu daripada azab api neraka jahannam, wa min azabil qabr, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati,
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, daripada kejahatan fitnah Masih Dajjal. Kita pun memang sangat-sangat digalakkan untuk banyak membaca untuk terselamat daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Ini antara dua doa yang Nabi SAW, yang antara doa yang kedua ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, hadis sahih, yang mana Nabi SAW banyak baca sebelum beri salam. Sebab itulah tak ada isu sebenarnya, mungkin saya boleh berkongsi lah. Tak ada isu sebenarnya tuan-tuan perempuan tentang orang, kita dengar lah masyarakat kita ni bincang pasal orang lepas daripada solat tak doa. Ustaz, dia lepas habis solat dia tengok dia belah je. Kan, kita apabila kita berhadapan dengan apa-apa isu ataupun apa-apa permasalahan, kita kena rujuk ahli ilmu. Kan, kita kena bersedia untuk menerima benda-benda yang kita tak tahu. Kan, kita jangan main sentimen ataupun emosi dulu. Kan, kita cuba kaji, cuba membaca, cuba bertanya kenapa. Kan, dekat tanah Arab bagaimana? Kan, kami duduk di tanah Arab, bagaimana amalan mereka dan kenapa mereka buat begitu. Kita ada tak tanya persoalan kan, kenapa agak berbeza dengan masyarakat di Malaysia kan. Secara ringkas yang saya boleh share, dalam sunnah kan, kalau kita solat fardu ni memang tidak ada doa secara ramai-ramai ni, tak ada diriwayatkan pun. Tak ada. Kalau tuan-tuan boleh bagi, masya-Allah, tabarakallah. Tapi kita memang tak ada kan, memang tak ada diriwayatkan doa beramai-ramai. Tapi ada perbahasan dia. Perbahasan tu boleh kita bahas dan boleh kita bincangkan. Cumanya saya nak bawa kat sini cara fikir. Bila kita nampak orang habis solat, dia duduk sekejap, dia berzikir, lepas tu dia beredar. Kan, adakah salah? Tak salah tuan-tuan. Sebenarnya solat tu pun doa. Kan, perkataan solah kan dalam bahasa Arab pun juga bermaksud doa, juga bermaksud salawat. Kan, solawat itu dapat daripada solah lah. Kan, jadi bila kita tengok orang dia habis solat, dia tak angkat tangan, dia tak berdoa, jangan kita kata dia tak berdoa dan dia sombong. Jangan kita pergi ambil hadis orang yang tak berdoa dia sombong, kita pergi buka orang ni. Kan, sebab apa saya cakap begini? Sebab bila kita pergi masjid, bila kita pergi surau masjid, setiap kaum muslimin yang datang ni ada keperluan yang berbeza-beza. Kan, semua orang ada keperluan yang berbeza. Ada orang dia lepas habis solat subuh tu, dia nak kena pergi cepat dah sebab dia tak boleh jam. Dia lambat 2-3 minit dia akan stop. Kan? Tapi Islam ni sangat fleksibel. Islam ni sangat terbuka. Kan? Dia ialah bukan kata terbuka tak ada tutup langsung. Kan, tapi dalam isu zikir ni ataupun dalam isu berdoa ni dia luas. Kan? Jadi bila kita dah habis solat tu, masing-masing kaum muslimin ni dia ada keperluan yang berbeza. Dia nak ambil anak dia pergi sekolah, balik sekolah, dia nak balik pada kerja, dia ada urusan-urusan lain. Tapi kalau dia rasa dia tak ada apa-apa, dia duduk lama tu, itu lebih baik lah. Dia duduk lama bersama imam. Bahkan Al-Imam Syafi'i kan, imam mazhab kita di tanah air, memberi galakan kalau boleh tunggu sampai imam habis. Kan, imam dah habis, dah bangun beredar baru kita beredar. Itu lebih baik. Kan, dan itu mungkin lebih boleh mengelak daripada fitnah. Kan, kalau kita tak ada keperluan apa-apa. Tetapi kita ni sendiri dalam melihat bagaimana kaum muslimin ni dan yang lain-lain ni beredar, yang kadang-kadang kita boleh je sambil berjalan tu nak habiskan zikir-zikir kita, nak habiskan dalam kereta pun tak ada masalah. So ada kelonggaran. Dan ada kelonggaran kat situ. Dan kalau sekali-sekali kita nak berdoa, kita nak angkat tangan, dan kita pun tak iktimat, kita pun tak bergantung dengan imam. Apabila imam baca, dia baca, dia doa dia dengan bahasa Arab dia, mungkin kita pun tak berapa nak faham. Kan, kita amin. Sebab doa ni antara syarat nak mustajab doa ni tuan-tuan dan puan adalah kita faham intifati doa ni. Jadi macam mana kita minta sesuatu, kalau kita minta dengan manusia, kita tak faham apa kita minta, memang kita tak akan dapat lah kebiasaannya. Begitulah dengan Allah Rabbul Jalil, kan? Jadi bila kita nak minta, kenapa kita perlu bergantung dengan imam? Bila imam baca doa, kita pun amin, kita pun harap apa yang imam tu baca, kita pun dapatlah. Tapi apa kesan kepada hati kita? Kan, kita minta tu sepatutnya kita tu minta sendiri. Kita tahu hari ni aku nak apa, aku nak lebih apa, aku nak minta apa, kita lah yang berdoa. Dan sekali-sekali kalau kita nak berdoa lepas solat fardu ni pun tak ada masalah lah. Kan, kadang-kadang kita ada hajat, kan, kita ada keperluan, kan, cumanya dia bukan kewajipan.
Dia bukan ada apa hukum wajib pun. Lepas solat tu mesti kemestian tu tak ada. Tetapi zikir tu ada. Zikir tu memang ada. Yang kita tengok kat Tanah Arab contohnya dekat Mekah dengan Madinah ada tak doa ramai. Kan? Ialah kita tahu mereka cenderung dengan mazhab Hambali. Kan? Tetapi sebenarnya begitulah, lepas habis solat semua orang diam dan masing-masing berzikir dengan zikir-zikir sunnah yang mereka hafal. Kan? Masing-masing memberi tumpuan dan kekhusyukan pada diri sendiri dan dia tahu dia nak zikir apa, dia nak baca apa. Kan lama-lama nanti masyarakat kita akan terdidik lah dengan benda-benda begini. Kalau tidak, kita akan hanya bergantung kepada imam sajalah. Imam sajalah yang lebih makin cerdik ataupun makin bertambah amal. Kan? Jadi masyarakat ni perlu didedahkan dan perlu diajar zikir-zikir ni dan perlu diamal sendiri, insya-Allah. Sebelum ni kita dah masuk ayat dalam surah Baqarah ayat yang ke-25. Tapi saya tak habis urai lagi, saya hanya baca saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalirkan sungai-sungai di dalamnya. Setiap kali mereka diberi rezeki, iaitu buah-buahan dalam syurga-syurga itu, mereka pun mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya pasangan-pasangan ataupun isteri-isteri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelum ni, ayat-ayat dalam surah Baqarah yang sebelum ni, ayat 1 sampai ayat 24, Allah SWT dia cerita macam-macam lah. Cerita pasal golongan kafir, munafik, ciri-ciri orang munafik. Dan Allah SWT pun cerita pasal azab dan orang-orang yang kafir, munafik yang Allah cerita pasal neraka. Tetapi kebiasaan yang di dalam Al-Quran, Allah SWT akan ada uslub memujuk, kan? Dan dalam ayat ni Allah SWT bagi tahu wa basyiril ladzina amanu. Wa basyir ni adalah bagi berita gembira, kan? Allah SWT dia sampaikan wahyu ni kepada Nabi SAW. Dia nak katakan Nabi SAW bagi dan berita gembira kepada kaum orang-orang yang alladzina amanu, orang yang beriman, kan? Amanu yang fi'il madhi, past tense, orang yang telah beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang beriman tu yang beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan bagi mereka syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, kan? Wa basyir, kalau kita tengok kepada perkataan basyir ni, saya teringat kepada hadis Nabi SAW. Nabi SAW dia dalam dakwah dia ni, metod dia sebut dalam satu hadis basyiru, benda yang sama dengan bahasa Arab yang dalam Quran ni, basyiru wala tunaffiru, kan? Bagilah berita gembira kepada kaum muslimin ni, kan? Kita dalam nak mendidik masyarakat ni, kita kena banyakkan juga cerita tentang kebaikan-kebaikan ataupun berita-berita gembira. Hatta di dalam alam barzah pun, sebenarnya di dalam alam barzah ni kurang sebenarnya kita diceritakan tentang nikmat di dalam alam barzah. Kita lebih banyak cerita pasal azab kat alam barzah ni sampai buat drama, betul tak? Jadi orang takut mati ni. Bukan, dia adalah pro dia, drama tu adalah dia punya. Tapi Islam ni dia minta juga kita ceritakan tentang berita gembira, kan? Menyebabkan seorang mukmin tu apabila dia rasa susah, apabila dia beramal soleh, dia rasa tak apalah, aku mati pun Allah SWT dah bagi aku berita. Aku yakin Allah SWT dah bagi berita gembira macam mana kehidupan orang-orang mukmin di dalam kubur ataupun di dalam al-barzah. Kita ni apabila kita disibukkan dengan televisyen, dengan social media, dengan benda yang terlalu takut-takut ni,
kita rasa tak nak mati lah. Kita rasa tak mati tu macam habis dah nikmat dah. Kita rasa macam dunia, kita sayang sangat dunia ni. Wahal orang-orang beriman ni dicinta oleh kematian, kan? Dan Nabi SAW beritahu, orang yang paling cerdik adalah orang yang bersedia untuk menghadapi kematian. Itu orang paling cerdik, Nabi SAW sebut, kan? Orang yang paling cerdik adalah orang yang sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian. Jadi orang mukmin ni sebenarnya dia tak takut pada mati. Orang yang sebenarnya, orang kita ni dia bukan takut mati, dia takut jugalah mati tu. Tapi sebenarnya dia takut apabila ditanya, kan, amalan-amalan dia tu. Maksudnya dia tak bersedia, dia masih memikul dosa-dosa yang banyak. Jadi dia takut tu nak mati tu. Dia bukan takut mati tu memang ajal lah, kan. Tapi disebabkan dosa yang banyak tu, dia takut nak mati. Dia rasa tak bersedia lagi, kan. Jadi Nabi SAW sebut basyiru wala tunafiru. Wala tunafiru tu maksud jangan bagi orang lari daripada agama. Biasanya kalau kita dengan ceramah ni, kadang-kadang ada orang, ada ustaz-ustaz kita ataupun pendakwa kita ni, dia buat agama ni sampai orang tak suka pada agama ni. Buat tunafir tu, buat orang lain lari pada agama. Nabi tak boleh, Nabi tak kata macam tu. Nabi kata bagi berita gembira kepada kaum muslimin, kan. Wala tunafiru, jangan bagi dia orang lari pada agama ni. Kita agama ni macam mana kita buat? Kita nak bagi orang dekat ke ataupun kita nak bagi orang jauh? Jadi manhaj Nabi SAW dia begitu. Dan ada dalam satu hadis juga yang masyhur dalam agama ni, Nabi SAW sebut yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persusahkan, kan. Disebut di dalam hadis kalau bertembung di antara dua amalan, kan, Nabi SAW ni orang yang dijanji syurga, orang yang banyak amalan, orang yang kuat imannya. Nabi SAW akan pilih satu amalan yang paling mudah antara dua ni. Kita pun kalau fikir akal je, dia tahu apa Nabi yang tak nak pahala lebih tu apa dia. Nabi SAW nak ajar umat dia ni. Nabi SAW memang tahu umat dia ni makin lama iman makin lemah, ilmu makin kurang. Jadi Nabi SAW nak bagi kemudahan, kan, nak bagi kemudahan kepada umat dia untuk ambillah satu amalan yang paling mudah, kan, paling mudah. Buat paling mudah tu bukan maksud salah, tetapi kalau ada bertemu di antara dua amalan ni, Nabi SAW tak apa, ambillah yang paling mudah tu, kan. Ambil yang paling mudah tu, janji kau dapat istiqamah dan kau dapat beramal, kan. Isu contohnya isu dalam solat jamak dan solat qasar, kan. Banyak lagi masyarakat kita berada dalam kejahilan, kan, nak jamak solat dan qasar. Isu jamak lain, isu qasar lain. Tapi waktu kita belajar kat sekolah rendah, sekolah menengah dulu, dia gabung dua, kan. Memang adalah perbahasan khilaf tentang fiqh jamak, solat jamak dan qasar ni. Tapi secara ringkas saya nak cerita, solat jamak ni bukan semestinya kena ada jarak waktu, jarak tertentu. Kalau seorang doktor dia nak melakukan pembedahan, kan, dan memerlukan 8 jam, 10 jam, 15 jam tanpa henti sekejap lah minum air ke, kan. Di situ Islam memberi keharusan untuk dia solat jamak, kan, walaupun tak ada jarak kilometer pun, kan. Dan hantar jamak kita nak pergi mana, nak merentas negeri dan lebih kepada, ialah ada perbahasan apa ni. Kalau kita pergi kepada mazhab Syafi'i, dia dua marhalah lah, 90 ke atas lah, 90 kilometer ke atas. Tapi nak bagi tahu Nabi SAW, dia sepanjang Nabi SAW hidup, Nabi musafir, Nabi tak pernah tinggal solat jamak ni, kan. Tapi orang kita bila dia boleh jamak, dia rasa dia tak mau jamak, dia nak solat 4 tu. Dia ingat 4 tu adalah banyak pahala. Salah. Sebenarnya 4 tu adalah dua-dua lah, maksud saya lah. Kalau dia kasar lah, jamak ni sebenarnya tak semestinya jamak kasar. Ada jamak memang buat 4-4. Maksudnya kalau Zuhur dengan Asar, 4 Asar, 4 Zuhur pun boleh jamak juga. Boleh juga buat dua-dua. Tapi kasar ni dia ada syarat yang agak lebih ketat sikit lah, kan. Dia ada syarat dia musafir, memang syarat dia musafir. Jadi Nabi SAW bila dia musafir, dia memang tak pernah tak jamak. Nabi SAW kalau musafir, dia akan jamak. Sebahagian ada ulama yang mewajibkan solat jamak ni, kan. Kalau musafir dia mesti jamak. Kalau tak jamak, ada ulama yang wajibkan solat jamak ni, kan. Tetapi paling kurang pun sunat muakkad. Maksudnya kena ikut sunnah tu. Dan rukhsah ni disebut sebagai hadiah lah. Allah SWT bagi kita keringanan, dan takkan kita tak ambil. Dan kita ambil, dan itulah pahala yang lebih sempurna sebab kita ikut Nabi SAW. Sebab Nabi SAW ni kuduah kita,
kalau dia jamak dan dia kasar pada ketika itu, maka kita kena ambil lah. Sebagai contoh lain adalah isu puasa, kan? Hatta puasa dalam Ramadan pun, kalau kita musafir, kita boleh buka, kan? Memang perbahasannya boleh buka, cuma nak atau tak nak saja. Tapi boleh. Tapi kalau bulan Ramadan ni kena gantilah. Kalau kita buka tu walaupun musafir kena gantilah apa? Puasa tu. Tapi nak cerita kat sini Nabi SAW beri keharusan. Dia punya illah dia boleh buka tu bukan penat. Bukan macam saya tak penat lah, saya naik flight, saya naik ekonomi lagi kan. Saya tak rasa penat lah, saya rasa boleh puasa. Tak apa lah, puasa lah. Tetapi kalau tiba-tiba kita tak kawan kita sama dengan kita, dia buka puasa kerana musafir, kita tak boleh kata, kau tak penat kau, buka Allah. Tak boleh. Memang keharusan kat situ memang boleh buka. Kan Nabi SAW bagi kelonggaran, kan? Dalam ketika zaman Nabi SAW bersama sahabat pun begitu, kan? Ada sahabat yang buka, ada sahabat yang tak buka. Nabi SAW bertunjuk dua. Kadang-kadang dia minum air, sahabat nampak Nabi SAW tak puasa. Tapi kadang-kadang Nabi teruskan puasa. Jadi Nabi SAW ni dia hikmah, dia fatanah. Dia tahu perbuatan dia ni akan diikuti. Kadang-kadang Nabi sengaja minum air, buka supaya sahabat tengok, oh Nabi SAW ni iman dia ni dah sempurna lah, tapi dia tak puasa lah kan. Jadi sahabat pun okey. Maksudnya ada keadaan-keadaan Nabi SAW tahu keperluan sahabat ni. Ada sahabat kurang sihat, ada sahabat perlukan air ketika perang. Bukan semua orang sama, kan? Jadi Nabi SAW bagi kelonggaran, kan? Boleh kita buka puasa ketika musafir. Dan satu lagi tentang bila kita cakap pasal tadi, pasal basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Tu'assiru ni jangan bagi susah, tu'assiru ni jangan bagi susah yang besar. Tapi di dalam Islam ada juga yang disebut sebagai targhibu wa tarhibu, kan? Targhib ni adalah apa? Kita bagi galakan kepada orang, cerita galakan kepada orang untuk beramal. Targhib, kan? Kita cerita pasal galakan, contohnya biasanya jemaah tabligh dia baca fadailul a'mal, kan? Bagi orang semangat ni, kan? Puasa macam ni pahala begini, sedekah begini, fadilat dia, ini kelebihan dia. Tapi pada sama dalam Islam dia ada tarhib, memberi ancaman ni. Bagi ancaman, bukannya kita suka saja, kena bagi ancaman juga, kan? Kalau tidak, Nabi SAW ada dalam disebut dalam hadis, Nabi SAW nak bakar rumah orang yang tak solat Jumaat, kan? Jadi Nabi, maksudnya ada ketika Nabi SAW bagi ancaman, bagi ancaman orang yang begini hukuman dia, bagi ancaman. Sebab manusia ni hati dia tu memang begitu, dia kena bagi juga kelebihan kat dia, cerita pasal galakan ni, tapi pada sama kena cerita juga pasal ancaman. Dan manusia ni dia tak boleh satu tau, dia memang kena dua-dua, kan? Contohnya macam dalam sifat raja dan sifat khauf. Raja ni mengharap, khauf ni rasa takut. Kita nak mana, nak timbang yang mana-mana. Memang kalau boleh kita duduk tengah-tengah lah. Tapi kadang-kadang bila iman kita ni tengah lemah, kita kena ada khauf, lebihkan sikit khauf tu. Takut bukan, kita kena ada raja. Ketika iman kita lemah, ketika kita tak dapat nak beramal dengan baik, kita kena lebihkan raja. Raja ni perasaan mengharap. Kita kena mengharapkan Allah SWT ampunkan kita. Tetapi kalau kita tengah steady, kan, kita tengah dapat jaga puasa sunat, kita dapat jaga solat sunat, dapat jaga jemaah, iman kita pun bagus, kan? Kita kena lebihkan khauf. Khauf apa? Kita takut Allah SWT tak terima amalan kita, kan? Jadi ulama sebut, kalau boleh memang timbangkan rojak dan khauf ni dalam hati kita, kena ada seimbang, kan? Tapi tengok keadaan. Ada dalam keadaan iman kita lemah, kita lebihkan rojak, kita lebihkan sikit rojak. Allah, moga Allah ampunkan aku. Tak adalah kita putus asa, kan, dengan agama ni. Jadi kalau iman kita tengah steady, tengah bagus, iman kita tengah bagus, kita lebihkan khauf, takut nanti amalan kita tak diterima Allah SWT. Kembali kepada ayat ini, kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadha allazi ruziqna min qabl. Setiap kali kami ni, waktu dalam syurga ni, nak ceritakan, setiap kali kami direzekikan samarah, iaitu buah-buahan, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan lah yang disebutkan sebagai rezeki ni, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ahli-ahli syurga ni beritahu, oh yang ni lah kami diberikan dulu kat dunia, ruziqna min qabl dulu ni, kan. Wa utubihi mutasyabiha,
mereka diberikan, dan buah-buahan tu Allah SWT cerita dia mirip, dia serupa kan, tetapi antara tafsir yang sebut dia serupa buah-buah tu tapi rasa dia berbeza-beza. Allah SWT ni bila dia nak cerita pasal syurga ni, kebanyakannya dia akan cerita pasal sungai. Sebab apa? Sebab kita dekat dunia ni, bila kita tengok sungai ni, kita tengok air yang mengalir ni, cantik ni, kita rasa sedapkan hati kita kan. Jadi dia, Allah SWT suka bagi perumpamaan supaya kita boleh rasa mungkin macam itu juga. Tetapi syurga ni, kalau manusia ni, semua orang manusia ni, kalau dia boleh bayang syurga, maksudnya dia boleh imagine kan, syurga macam ni, sebenarnya bukan. Maksudnya itu bukan syurga. Sebab Allah, Nabi SAW sebut syurga ni satu benda yang tak pernah terfikir oleh manusia. Memang tak ada manusia pun boleh fikir syurga tu macam mana. Tak pernah dengar pun suara kat situ kan, tak pernah nampak pun macam mana, tak boleh. Jadi kalau kita pernah macam terfikir syurga macam tu kok indah dia, bukan lah tu, tak boleh. Syurga ni memang tak boleh dibayangkan, walaupun datang lintasan ke hati kita macam mana, tak boleh. Tetapi Allah SWT hanya bagi perumpamaan saja. Jadi syurga ni satu benda yang, bayangkan kalau kita ada satu manusia yang boleh imagine satu benda yang hebat kan, engineer ke, arkitek yang boleh lukis ke, ataupun pelukis kan, dia boleh lukis indah kan. Itu tak ada pun, itu bukan syurga pun. Kalau manusia ni dia boleh tengok benda tu, dia rasa bestnya kan. Tak ada syurga lebih lagi benda tu, lebih lagi. Jadi Allah SWT dia suka bagi perumpamaan, bagi buah-buahan. Inilah kat dunia ni, benda yang antara manusia suka adalah buah-buahan kan. Antaranya buah durian lah kan. Durian tu makan kan. Jadi Allah SWT tahu kesukaan hamba-hamba dia ni. Nahar, sungai kan. Bila kita dengar sungai, kita rasa damai, kita rasa tenang kan. Allah SWT sebut walahum fiha azwajun mutahharah, dan bagi mereka pasangan-pasangan yang suci. Dan sebagian ulama sebut suci daripada noda, suci daripada segala kekotoran. Maksudnya bidadari lah tu kan. Kita orang-orang ahli syurga ni memang akan dapat pasangan-pasangan yang bersih, yang disebut mutahharah kan, mutahharah yang suci kan. Semua dalam kalangan kita ni insya-Allah amin masuk syurga. Dan Allah SWT beri kita pasangan-pasangan yang memang kita memang cantik lah insya-Allah kan, dan bersih suci kan. Yang Allah SWT kurniakan rezekikan kepada ahli-ahli syurga. Dan Allah SWT tutup dalam ayat ke-25 ni, wahum fiha khalidun. Apa maksud dia? Wahum, dan mereka berada di dalam ni, iaitu dalam syurga, khalidun, kekal. Khalidun, maksudnya khalidun, kekal. Dah tak ada dah lepas tu. Pada masuk syurga tu, khalidun, kekal selama-lamanya. Duduk je dalam syurga dan nikmat sentiasa bertambah. Kadang-kadang saya ni masa zaman-zaman universiti dulu, saya faham kawan, kalau kita masuk syurga ni nak bagi sedap hati lah, tak ada assignment dah kan. Maksudnya tak payah fikir dah nak kerja pointer ke, nak kerja ke, apa semua kan. Kita sekarang ni keperluan dunia kita banyak sangat kan. Tapi kat dunia ni habis lah. Dekat syurga nanti, kat akhirat nanti habis semua tu. Allah SWT hanya beri nikmat saja. Dan nikmat dekat dunia ni hanya sikit saja kan, disebut, saya lupa tapi disebut memang sangat sikit lah kan. Nikmat dekat dunia ni, orang yang dapat nikmat dekat dunia ni paling tinggi pun kan, kalau dia masuk syurga tu dia rasa dia tak ada apa lah kat dunia ni kan. Dapat masuk syurga sekejap pun dia rasa kat dunia tu tak ada apa kan, sebab dia dapat kenikmatan syurga kan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah SWT memudahkan urusan kita. Allah SWT ampuni segala dosa-dosa kita sebelum mati dalam husnul khatimah, banyakkan doa, dan kita dapat masuk balik, kita dapat berjumpa balik dengan ahli-ahli keluarga kita di dalam syurga. Mudah-mudahan insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah SWT berkati majlis kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan
قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Ya Razzaq, Engkau murahkanlah rezeki yang halal dan baik kepada kami semua. Berikanlah keberkatan kepada kami semua ini, sama ada di dalam kelas ini maupun di luar kelas ini. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, lindungilah kami semua daripada bala dunia, fitnah Dajjal dan juga api akhirat kelak. Ya Izzah, jadikanlah kementerian ini sebagai contoh kepada pihak-pihak yang lain agar dijadikan tauladan yang baik dan mendapat saham pahala di akhirat kelak. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.